إلى شرف النبي الكرام محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang berbahagia ini pada setiap minggu kita akan berjumpa, berkumpul untuk sama-sama kita mengikuti pengajian kitab kita Mata'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, yang mana kita dah berhenti minggu lepas pada muka surat yang ke-10. Bukan ke-10 ya, betul ke-10 baris 15 ya, daripada atas. Baik, 15 daripada atas. Tidak. Yang kita akan baca pada minggu ni, dia mula wa yu'khadhu minhu aidan. Nampak Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qala wa yu'khadhu minhu aidan alla ta'thira li syai'in minal kainati fi atharin ma wa illa lazima an yastaghna dhalika al-atharu an maulana jalla wa 'ala kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilayhi kullu ma siwahu umuman wa 'ala kulli halin hadha anna qaddarat anna syai'an minal kainati yu'tharu bi tabi'ihi wa amma anna qadratahu mu'athiran bi quwwatin ja'alaha Allahu fihi kama yuz'imuhu katsirun minal juhlati fadhalika muhalun aidan li'annahu yasiru hina idzin maulana jalla wa 'ala muftaqirun fi ijadi ba'dil af'ali ila wasilatin wa dhalika batilun lima 'arafta min wujubi istighnaihi jalla wa 'ala an kulli ma siwahu. Baik. Ni panjang, saya baca lepas subuh tadi, ingat 5 ke 6 kali. Baca Arab, baca Jawi, baca Arab, baca Jawi. Tak faham. Lah saya tengok baca Arab balik. Bila baca Arab balik saya faham balik, sebab terjemahannya tu agak berlari sikit, terutama pada baris yang kedua tu ya, selepas teks Arab tu, dan diambil daripada iftikar pula bahawa tiada memberi bekas bagi suatu daripada kainat pada bekas barang bekas. Nampak tak? Pada bekas barang bekas ada ia dan jika tiada. Jadi saya dah ulang-ulang apa benda Tuan Mengarang ni cuba nak terangkan. Lama-lama saya baca yang Rumi ni tak nampak, tak boleh nak tally. Lalas saya tengok teks Arab, saya baca pemahaman berdasarkan teks Arab. Jadi saya huraikan pada pagi ni je lah. Maknanya kita tak baca yang Rumi tu ya, sebab ada banyak kesilapan ejaan dan susunan terjemahan yang tak berapa tepat ya. Agak pelik bila saya baca pada bekas barang bekas. Apa banyak bekas ada ni?
Dia gini tuan-tuan dan puan. Sebenarnya kalau ikut tu minggu lepas kita pun habis yang ni, sebab dia memang cerita pasal kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lepas ni baru masuk cerita lain pula. Cuma silap kita minggu lepas, kalau tidak saya lajak sikit pun habis yang tu. Baru clear. Ni kita ulang balik sikit tentang kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gini. Cerita bekas tak bekas ni, bekas ini maknanya memberi kesan. Memberi bekas, memberi kesan terhadap sesuatu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dia menciptakan kita semua, dia panggil kainat makhluk ni semua. Jadi makhluk ini dia memang berhajat kepada Allah. Okey? Dan Allah tak berhajat pada makhluk pun. Dia buat kita, dia kaya. Cuma dia nak hurai di sini, ada pandangan kadang-kadang katakan bahawa sesuatu yang dibuat oleh makhluk itu boleh memberi kesan kepada orang lain tanpa libatkan Allah. Ini salah lah. Contoh mudah kita faham, umpamanya kita katakan air ini logically thinking, bila kita lihat air ni, air kosong, pada pandangan umum ia tidak dapat memberi apa-apa manfaat, dia hanya minum, hilangkan dahaga. Pandangan umum. Okey, akan tetapi apabila kita bacakan diru'yahkan ayat Al-Quran, padanya penawar, fihi syifaun, padanya penawar, boleh merawat penyakit. Air yang sama juga, cuma bedanya disyifakan, dibaca ayat-ayat syifa yang akhirnya mungkin boleh merawat demam, mungkin boleh merawat penyakit-penyakit kerohanian. Itu yang orang tua-tua panggil air penawar. Cuma kita etikot kita kena faham, ada binatang duduk ni nak sekok. Sebab saya tak minum. Suara duk parau aku ni. Baik, yang kita tak boleh etikot, yang tuan kitab ni nak cerita dalam ni, bahawasanya kalau kita cerita kata macam orang duk buat air anugerah dan sebagainya, yang dietikot kata air tu boleh merawat ini tanpa kebergantungan kepada Allah yang Maha Kaya tadi, itu tak boleh. Maknanya kok mana pun ini hanyalah asbab. Ni kita kena faham betul-betul ni. Law ni kita duk cakap tak kena gaya, kadang-kadang boleh bawa kepada syirik. Ubat doktor, ubat ni, saya terlibat perawatan, kes macam ni banyak timbul. Seolah-olah kepercayaan kepada ubat doktor tu nombor tinggi, nombor satu berbanding Allah. Yang ni yang tak boleh ni tuan-tuan. Kena faham ubat doktor ke, ubat kayu ke, ubat apa sekalipun yang menyembuh Allah, ni kita kena faham betul-betul. Jaga cakap kita, jaga. Sebab kadang-kadang hari ni saya jumpa ramai, bila saya kata sanggup tak tinggal ubat chemical, kita cuba ubat chronic food, tak sanggup dia. Sebab dia lebih kepercayaan kepada ubat tadi. Sedangkan bila kita kata yang nak menyembuhkan Allah, ini asbab saja. Kadang-kadang makan tak lega pun ada. Ini yang kita kena faham tuan-tuan. Sebab tu dia nak abang kita pada dalam cerita ni, bahawa yang memberi bekas ke atas sesuatu ini, memberi kesan hanyalah Allah, whatever sekalipun. Ada orang makan nasi sepinggan, kenyang ya Allah dah. Ada orang 5 pinggan baru kenyang, badan kecil sama agak saiz. Nampak? Sebab yang memberi kenyang tadi Allah. Mungkin yang makan 5 pinggan tu tak baca doa ke apa benda ke, dia main benar ni, makan perut stokin, dia makan mengembang baru dia kenyang. Ada orang mungkin barakah makanan, dia baca Allah mabarikana kan, ya Allah Tuhanku berkatilah pada kami ini rezeki yang kami nak makan ni, fi marzaqtana. Bila kita makan yang barakah tadi sepinggan pun ya Allah kenyang. Nampak kesan tadi, memberi kesan. Kekenyangan itu bila mana kita mengambil sedikit. Ada yang kenyang terpaksa ambil banyak. Mungkin tak ada barakah di situ. Macam pendapatan kita kan, ada yang gaji 2,000 cukup hidup dia. Ada yang gaji 10,000 tak cukup. Jadi manusia sama, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga, sama. Nampak beza sini? Maknanya memberi kesan tadi ialah Allah. Jangan sekali kita anggap ada makhluk lain,
atau benda lain yang boleh memberi kesan melainkan dengan izin Allah. Kena ingat macam tu. Boleh nak bagi faham. Kok mana cerita pun letaknya Allah tu maha kaya di atas sekali. Dia yang paling tinggi. Kena letak dia nombor satu sekali. Ubat ke, makanan ke, air ke, apa ke, kenderaan ke apa. Sebab lah ramai kan orang buat ni, oh ini boleh buat macam-macam, alat ni boleh ni, macam-macam. Dia cerita seolah-olah macam tak ada Allah pula dia cerita tu. Boleh kesan ni, macam-macam. Ini cerita. Baru ni ada seorang WhatsApp saya. Anaknya dituduh mencuri. Sekolah PP1 tu. SK TP1. Jadi saya kata tahu pada mana. Dia kata orang yang tuduh tu jumpa ustaz-ustaz, dia kata ustaz tengok kata anak dia mencuri. Saya kata ustaz biar betul. Lepas tu mak budak ni kata saya tak percaya sangat ustaz-ustaz macam ni, dia kata. Boleh tuduh-tuduh orang pula, bukti tak ada. Nampak dah kepercayaan tu sampai ke tahap tu. Saya rasa kalau ustaz tahu macam ni, mesti ustaz ni jenis guna jin, saya kata. Boleh di jin tu cakap betul atau jin tipu. Nak jadikan pemusuhan. Tu je cerita dia. Bukti tak ada, dalam syarat kan dah ada. Hukum hudud kan, kes mencuri. Tak cukup syarat, tak boleh tuduh. Kan? Tak cukup saksi, tak boleh tuduh. Kalau dia ambil kerana dia lapor dan sebagainya, tak dikira. Kalau jumlah yang sikit, tak dikira. Banyak kategori nak cas tuduhan tu. Ni main hantam gitu je. Tapi nak buat report polis. Pening kita nak selesai kes macam ni. Orang kita apa Putra Perdana belah sana. Kenapa dia ustaz? Saya ni banyak orang duk hantar WhatsApp tanya masalah. Sebab grup Putra Perdana kan saya ada semua. Jadi dia orang WhatsApp personal. Tu duk jawab gitu, saya duk menjawab handphone orang. Tak apalah kan, kita nak bantu selesaikan masalah dia. Baik. Nah itu cerita tu Baik, kita terus kepada faqad. Ni yang cerita baru, tajuk baru. Faqad bi anna laka tadammanu qawla la ilaha illallah lil aqsami salasati allati yajibu 'ala al mukallafi ma'rifatuha fi haqqi maulana jalla wa 'adha wa hiya ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Maka sesungguhnya telah nyatalah bagimu. Tu bagimu tu bukan begim. Bagayamim. Bagimu. Kan baca begim begiam pula. Jawi baru begitu. Jawi baru lebih standard. Kita jelas nampak bagimu. Ni beza jawi lama jawi baru. Nyatalah bagimu terkandung, terkandung tu boleh kira lagi lah terkandung kata la ilaha illallah bagi segala bahagi. Dia letak jauh tu bahag dengan gi tu. Segala bahagi. Perkataan bahagi tu patutnya dekat tu. Jadi baha tu agak jauh dengan gaya. Nanti kita nak baca tak faham pula. Segala bahagi yang tiga itu, iaitu yang wajib atas mukallaf mengenal akan dia pada hak Tuhan kita Jalla wa'azza, dan iaitu barang yang wajib pada haknya Ta'ala, dan barang yang mustahil, dan barang yang harus. Jadi dia kata terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah itu secara kesimpulan terkandung pada kalimah la ilaha illallah saja, Muhammad tak masuk lagi. Pembahagian yang tiga tadi ni kita nak ulang balik kesimpulan. Apa dia yang tiga tu? Kata dia yang pertama, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, dan sifat yang harus. Ni yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah secara
umumnya, secara ringkasnya. Kita kena faham dalam kalimah ini dah ada sifat 20. Ya, dah ada sifat yang wajib, ada sifat mustahil, ada sifat yang harus. Yang ni yang secara kesimpulan yang terdapat dalam kalimah la ilaha illallah. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah fayadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya'i. Titik nun tak ada tu tuan-tuan bubuh nah. Bisairil anbiya. Anbiya tu nun tak ada tu. Kitab saya tak ada nun. Hilang titik dia. Bisairil anbiya'i wal malaikati alaihimus salatu wassalam wal kutubis samawiyati. Baca dia lagu tu wal kutubis samawiyati wal yaumil akhiri li'annahu alaihi salatu wassalam jaa bitasdiqi dzalika kulluhu. Baik. Dan adapun kata kita Muhammad SAW, tadi la ilaha illallah, sekarang baru dia masuk Muhammadur Rasulullah. Apa yang terkandung dalam kalimah ini pula? Baik. Kata dia maka masuk di dalamnya. Jangan baca masak ya. Masak ejaan Jawi baru tu kalau masak. Ini Jawi lama masuk, Jawi baru Jawi tu. Sebab kalau Jawi ni boleh baca dua makna lah. Jawi baru dipanggil masak. Mi alik singkau. Jawi lama pula bunyi masuk. Agaknya kalau masuk dengan masak Jawi lama aja macam mana? Mungkin sama. So kita baca confuse. Okey. Maka dipermudahkan Jawi baru, masuk ditambah waw. Jadi masuk. Baik. Maka masuk di dalamnya beriman kita dengan sekalian anbiya dan malaikat alaihi wassalatu wassalam dan sekalian kitab yang turun di langit. Okay, itu di langit ya baca dia. Dan hari yang kemudian, kerana bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW alaihi wassalatu wassalam datang ia dengan membenarkan dengan segala yang tersebut itu sekaliannya. Jadi terkandung dalam Muhammad Rasulullah ni dia pecah banyak sikit sini, iaitu al-iman nubi sairil anbiya. Dia kata sairil anbiya ni maknanya keseluruhan nabi-nabi dan rasul. Sini. Kemudian termasuk juga al-malaikah, kita beriman dengan malaikat. Termasuk juga dengan al-kutub. Al-kutub as-samawiyah, maknanya kitab-kitab yang turun dari langit. Quran, Zabur, Taurat, Injil dan Suhuf. Dan Suhuf. Kemudian hari akhirat. Dan dia tak cerita di sini qada dan qadar. Dia tak cerita dalam kitab ni kita tengok. Sekat ni dia cerita kat sini, masuk dalamnya beriman kita dengan sekalian anbiya, ya. Kemudian malaikat, kemudian kitab, kemudian hari kemudian. Kerana Nabi SAW didatangkan untuk membenarkan semua benda ni. Jadi kita faham macam ni tuan-tuan. Kita mengaji yang ni, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penjelasan semua ini ialah pada kalimah ini. Penjelasan untuk kita memahami kalimah ini dengan adanya orang ini. Maka di sinilah konteks pembelajaran yang agak luas, skopnya dalam kalimah Muhammad Rasulullah. Sebab melalui Nabi lah kita mengenal semua Nabi-Nabi yang lain. Kita baca Quran tuan-tuan, tak semua Nabi Rasul disebut dalam Quran, kecuali yang Rasulullah cerita. Dan kadang-kadang kita ulama pun confuse, macam Daniel, adakah Nabi, adakah wali Allah? Syis kebanyakan ulama kata Nabi. Jadi pertikaian ulama tu berlaku sudut sirah, sejarah. Cuma yang kita kena faham yang menceritakan tentang Rasul-Rasul sebelum Nabi ini ialah Nabi Muhammad. Dan yang paling ketara bukti ialah ketika baginda Isra' dan Mi'raj. Sebelum naik ke langit, baginda solat bersama dengan para nabi-nabi sebelum tu. Maknanya semua nabi dan rasul ada kisahnya yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Maka sebab itu dalam akidah kita kena beriman kepada semua Nabi dan Rasul. Dan kita ikut yang ni sebab dia Nabi kita. Beriman kena beriman semua. Sebab semua membawa ajaran yang sama, iaitu beriman tauhid kepada Allah. Cuma penambahan dari sudut ibadat berbeza. Mungkin solatnya itu sama, tetapi bilangan rakaat mungkin tak sama. Kan? Kalau kita tengok sirah, 55 waktu itu yang Rasulullah minta kurangkan itu, mungkin syariat itu ada pada Nabi-Nabi sebelum tu. Kita tak tahu. Sampai tangan kita jadi minta turun sampai tinggal 5. Itu pun ada yang dan, ada yang tak nak buat. Ada yang terbabas dan sebagainya. Tambah time hujan-hujan gini kan, tak dengar dah azan. Tu okey tu, time dah rosak, mikrofon tak bunyi, terus tak dengar. Ada orang bergantung pada azan untuk bangun tidur. Ada orang kunci jam. Dan ada orang yang memang disiplin diri, dia jaga sendiri. Macam-macam lah fi'il manusia ni. Baik. Jadi ini Sairul Anbiya, ke semua Nabi dan Rasul. Nanti dia akan terangkan berapa ramai jumlah. Yang keduanya, yang terkandung dalam kalimah Muhammad ni, ialah beriman kepada malaikat. Sebab kita nak beriman macam mana, kita tak tahu. Nabi ajak kita. Bagaimana kita nak beriman dengan para malaikat? So Nabi cerita, malaikat ni dia ada 10 yang wajib kita percaya, ketua-ketua dia. Bilangan tak kira banyak. Dia ada tugas umum, ada tugas khusus. Yang khusus tu yang kita mengaji itulah, yang 10 tu kan. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. Kan ada 10. Itu yang khusus. Yang umum banyak, yang menyerahkan bayi dalam kandungan, yang jaga saluran urat darah saraf kita ni, yang jaga rumah kita, malaikat rahmat dan sebagainya, banyak. Jaga telinga kita, jaga macam-macam lah. Itu tugas umum. Tentera perang lagi yang kita duk tengok kan, kadang-kadang bantuan Allah datang dalam bentuk kuda dan sebagainya. Itu banyak, itu sangat luas. Itu tugas umum. Maknanya yang ajar siapa? Ni. Sebab itu dalam konteks sejarah kita lihat Nabi SAW ini, dia lah cikgu, dia lah rasul, dia lah, kalau dalam istilah pendidikan, dia ada murabbi, dia ada mursyid, dia ada mubalik, dia ada mudarris, dan dia ada muallim. 5 gelaran dipanggil untuk Nabi ni. Mubalik, mubasyir, mudarris, muallim, dan lupa dah 5. Dia 5 ya, muadib 5. Ya. Dia kena tulis, yang tak tulis dia jadi lupa. Dia benda ni diputuskan waktu persidangan pendidikan Islam tahun 1957 ke 67 di Saudi waktu tu, first time dikumpulkan semua ulama-ulama pendidikan Islam, dan lahirlah istilah-istilah yang dipanggil murabbi, yang dipanggil mursyid, yang dipanggil mudarris, yang dipanggil muallim, dan dipanggil muadib. Dan lagi satu mubalik. Ada 6. Ada setengah kata 5, setengah kata 6. Mudarris, muallim, mim, dal, muadib, mubalik, mursyid, murabbi. Kita hari ni tuan-tuan, ni level-level dia ni yang ada sekarang ni, ciri-ciri ni semua ada pada Nabi, tapi tak semua ada pada kita. Bahkan tak ramai pun ada pada kita. Yang kita ada cikgu. Cikgu kita ada cikgu, biasa cikgu. Mudarris, cikgu kan kita ngaji bahasa Arab kan. Mudarrisun, cikgu. Kalau madrasatun, sekolah. Mudarrisatun, cikgu perempuan. Yang ni mungkin kita ada juga. Muallimun, guru. Muallimatun, guru perempuan. Macam ustaz-ustazah lah. Kira senang beza ni sekolah rendah, sekolah menengah. Lagu tu lah lebih kurang. Dua ni banyak. Mubalik ada juga di kalangan kita yang menjadi mubalik, tablik, menyampaikan dakwah sebagainya. Yang kurang sekarang, kalau mursyid hanya di kalangan ulama sufi, pakai rujuk. Itu sebab dalam macam jemaah Parti Islam Malaysia PAS dipanggil mursyidul am, orang paling atas sekali. Presiden di bawah dia paling atas sekali.
tempat rujukan mursyid. Dia hanya badan-badan ataupun pertubuhan yang bercorakkan Islam, yang kalau ke dalam sudut agama ni dipanggil tarikat lah. Dia ada mursyid. Siapa yang mursyid dia? Orang yang paling tinggi sekali yang pakai rujuk, yang memang ilmunya hebat. Bukan senang. Ada murabbi, pendidik juga. Rob ni pendidik juga, tapi dalam konteks macam mak bapak dengan anak. Tu murabbi secara ringkas. Yang kurang kita ada sekarang ni muadib, tak ramai. Cikgu mengajar akhlak ramai, tapi cikgu tak berakhlak pun ramai. Faham maksud saya? Yang paling kita ketandusan sekarang ini adab. Habis. Ilmu ada cendekiawan muslim, profesor ramai ramai yang tidak muadib. Dia tak didik adab, dia hanya didik ilmu, dia hanya didik pengetahuan. Macam kita mengaji lah kan, saya ajar ilmu ni, tu maknanya saya ajar ilmu. Tapi bila saya terangkan tentang beberapa adab, kita masukkan cerita sikit, itu maksudnya saya cuba masukkan konsep takdib dalam pendidikan. Okey, kita cerita kisah sirah Nabi menyampaikan dakwah, itu tabligh, kita masukkan dalam PMP kita, pendidikan kita. So kami buat kajian dalam pendidikan Islam ni nak bagi semua macam Nabi ni memang payah. Di Malaysia, di dunia susah nak dapat orang yang ada gelaran semua ni. Dialah guru, dialah mursyid, tak ramai. Tapi yang dah ada gelaran ni orang-orang yang memang diiktiraf dunia. Takat ni yang kita tengok Tun Ni Aziz je lah yang saya nampak lah, yang ada semua ciri-ciri yang kita kata boleh akan ada semua lah. Adabnya ada, akhlaknya semua ada, ya? Tak ramai, memang tak ramai, di dunia pun tak ramai. Yang paling payah dalam pendidikan, ramai guru tak boleh buat ini. Sebab dia dalam konteks pendidikan, muadib cukup payah. Budak cerdik A ramai, tapi akhlak A tak ramai, perangai. A ramai bercambah. Cuba tengok PT3 kan. Jadi hak merokok pun ada A, hak tak sembahyang pun dapat A, pendidikan Islam dapat A, ramai tapi tak sembahyang. Ni cerita dia. Maknanya kita gagal. Tu kami dah buat kajian pendidikan Islam, kita masih gagal tuan-tuan dalam mendidik anak kita, sebab tak semua benda kita dapat terapkan dalam kelas. Tak mampu. Adab tak mampu. Sebab Rasulullah ajar adab, baginda buat sendiri, dakwah bil hal. Akhlak tu pada dia sendiri. Kita hari ni payah, sebab kadang-kadang kita kata macam ni, cikgu ajak budak minum air kan? Kita kata minum air, baca doa semua. Kat kantin budak tengok cikgu minum air mineral sambil diri, sambil berjalan. Macam, maknanya dah tak ada benda tu. Dia ajar tapi dia tak buat. Kekurangan benda ni dalam semua pendakwah kita sekarang ni. Sebab tu adab kadang-kadang yang mengajar maki orang kata tak ada adab tu. Ilmu ada tapi adab tak ada. Ini yang masalah sekarang dalam masyarakat kita ramai. Menyebabkan bila dia tak ada adab, orang tak hormat kat dia. Hang ilmu tinggi macam mana pun, keluar Azhar ke, keluar daripada planet Marikh ke, ngaji tinggi, adab tak ada, ilmu ada, orang tak akan hormat. Sebab orang melihat akhlak itu yang pertama. Ini yang kita cuba nak tekankan. Kami di kuis cuba tekankan benda ni. Alhamdulillah tuan-tuan, jangan berlaku universiti, kuliah, keluar murid salam cium tangan pensyarah, jangan ada. Di kuis ada, kita boleh buat. Kami buat kelas lepas subuh 6.30 pagi start dah kuliah, kita boleh buat. Sebab kita nak takdib. Ada kawan saya buat kelas lepas subuh kuliah. Macam mana budak kena bangun awal, kena mandi siap, pakai smart siap, datang solat Jumaat di masjid, terus masuk kuliah. Bukan senang tu tuan-tuan. Bila kita nak cuba nak takdibkan, kita nak masukkan konsep ni dalam pendidikan guru-guru kita, sebab kami mengajar guru kan, nak bagi cikgu tu mahir semua benda. Bila dia nak keluar daripada universiti, dia mampu untuk mengajar murid benda yang kita nak dia ajar ni. Ilmu dia ajar, pengetahuan dia ajar, adab dia pun ajar, dakwah dia pun masuk juga. Ada yang mengajar geografi tu dia tak masuk sikit dakwah. Ada, tapi bila cikgu yang ada ilmu macam ni, dia akan terap juga. Kalau mengajar geografi bentuk umumi, inilah kehebatan Allah ciptakan, dia masukkan dakwah. Baru pelajar Cina boleh masuk Islam, pelajar India boleh masuk Islam. Ni kita kata silap kita dalam berdakwah, sebab kita tak nampak dalam konteks yang luas. Guru nak ngajar gitu je. Jadi cikgu minta maaf ya. Kalau ada jadi cikgu lah minta maaf. Sebab saya terlibat dalam pendidikan dah lama, memang nampak benda ni.
subjek tu adab. Ada. Ada kan? Dalam kelas kan ada subjek al-akhlaq al-islamiyah. Siap buku teks khas tajuk tu. Tetapi problem yang berlaku, ustaz yang mengajar tu tak berakhlak sangat pun. Itu yang masalah. Mengajar bagus, lepas kelas mengumpat orang lain, mengang-orang bilik guru. Apa cerita? Sebenarnya tu yang kita hilang sekarang di Malaysia, hilang. Bukan sekadar di Malaysia, dunia. Hilang. Jadi benda ni pening tau. Kami di bidang pendidikan Islam, pening kajian buat macam mana kita nak terapkan semua ni. Saya dah buat modul kat universiti tu macam-macam, kita nak bagi cikgu kita mahir. Kadang-kadang sampai pakai cikgu dah mahir, keluar-keluar terpengaruh dengan environment, dah hilang. Ni payah tuan-tuan. Kalau kita nak mengajar, kalau boleh tuan-tuan mengajar murid sekolah, kita buat satu sekolah yang kita boleh terapkan semua benda ni. Tak ada masalah nak ngajar akidah. Tapi Ustaz, orang Islam boleh buat macam tu. Jepun, Korea. Betul. Tengok Switzerland. Tapi Kan dia nilai yang macam tu. dia dalam Kristian, dia panggil first characters. Saya mengaji bab ni. Dia ada 14 first characters, dia panggil first characters dalam ajaran Kristian. First characters ni dia ada 14 obligation. Dia adalah istilah dalam bahasa Inggeris tu. Saya memang belajar bab ni, dan bila kita lihat balik, rupa-rupanya dalam subjek sekarang pendidikan Islam dan moral, yang moral kan kena belajar 14 nilai tu, dia ambil dari sini lah, ambil dari Kristian juga. Dan bila lihat balik benda ni semua dalam Quran, semua ada, amanah semua ada, cuma term tu diubah. Penerapan orang Kristian dia bermula daripada gereja tau. Daripada gereja dia ajar, sekolah dia dah ajar, konvent dia ajar. Yes. Saya daripada konvent, dia ajar. Memang dah. Saya sampai confused, saya program, jadi saya duduk apa tu? Konvent. Betul. Kalau kita tak ada iman yang kuat, kita kata bagus ni ajaran ni, nampak tak? Sedangkan dia cedok Quran juga. Tu kita murnikan balik sekarang ni, kita buat 14 nilai dalam pendidikan Islam dan moral. Kita cuba masukkan balik nilai tu dalam konteks Malaysia punya, yang mana benda tu sebenarnya dalam Quran ada. Cuma kita tak ada benda macam tu. Jadi akhlak kita diajar, memanglah adab membuat apa, adab dalam masjid, adab baca Quran, tu semua bagus. Isu yang timbul sekarang, guru yang mengajar tu tak bagus, itu je lah. Ilmu dia ada, guru tu sendiri. Saya nampak ramai ustaz-ustaz mengajar murid solat jemaah. Berapa ramai ustaz pergi solat jemaah di masjid? Ni hadis masjid kita sudah. Berapa ramai cikgu sana datang? Ataupun dia sembahyang di surau dia. Kali dia halau budak sembahyang, dia tak sembahyang pun. Niat kita nampak, kita bertugas di sekolah, kita nampak. Selagi mana guru dia ada ciri-ciri macam tu, payah nak didik anak-anak jadi baik solat jemaah. Payah. Nak kita kena main sekali, ikut sekali, sembahyang sekali. Ini yang berlaku di mana-mana sekolah agama sekalipun. Sekolah menengah biasa lagi lah kan, sekolah awasaan. Sekolah agama macam tu, dia suruh budak sembahyang, dia lepak lah bilik guru sembang. Apa cerita? Dah lah pukul 3 baru solat zuhur. Tu saya nampak sendiri sebab saya menilai guru-guru. Sampai sekarang saya masuk sekolah tengok. Entahlah ya. Itulah. Sebab kita fikir nak buat, kita tak ada kuasa. Kementerian pun draft sekarang bajet dah tak ada. Nak plan tak boleh. Misal bila sekolah dah buat sembahyang jemaah apa semua, menteri dah kata jangan selalu sekolah. Wahab kita nak menyelamatkan betul generasi muda ni. Kerja satu dah tengok. Maruca. Sekolah-sekolah dah mula nak buat. Menteri dah kata jangan selalu. Ada Islam disekat. Islam nak kembang tapi disekat oleh orang Islam sendiri. Tu susah. Iya, memang ada statement dia keluar tu. Dia tidak mahu terlalu Islamik sekolah kebangsaan. Kalau sekolah kebangsaan putera perdana, saya rasa majoriti kita semua kita kan. Ekor sangat orang-orang bukan Islam. Jadi kalau ramai kita buat je lah. Dia tak nak yang bukan Islam, duduklah tempat lain. Tu saya orang Islam cuma ada, tahu saya cuma ada 1 orang 2 orang saja. Dia jalankan juga. Betul. Ritual dia, nyanyian dia, gereja boleh buat. Ini yang berlaku tuan-tuan. Saya pengalaman, saya pernah masuk gereja, tengok pusat latihan gereja. Saya masuk, tidur situ lagi, siap sembahyang situ lagi. Tengok dia orang punya ni. Dan kebanyakan yang orang kata yang Melayu punya padri kan, memang betul. Yang saya duduk ikut tengok tu, pakai baju Melayu macam ni, muka Melayu sebiji, tapi
Jadi pendakwah Kristian. Jadi dipanggil apa? Mubalik. Lelaki nampak, yang perempuan tak nampak. Lelaki nampak terang. Oh, nampak ni pakai baju Melayu macam ni, tapi duduk keliling api. Tu depan mata saya sendiri. PJ punya cawangan yang kerja yang Melayu tu kan. Ini ceritanya tuan-tuan, bila kita kita bayang ni, macam saya tak apalah, kita kata kita ada basic agama. Kalau anak-anak kita pergi camp macam tu, ni tapak camp di Broga, ada satu kawasan tempat latihan dia sendiri, Kristian punya dan gereja punya. Dekat Balai Polis Broga tu ada cabang Konosu, ada satu campsite. Dalam itulah camp dimiliki oleh gereja di PJ. Gereja yang campur Melayu, campur Cina, campur semualah. Jadi kalau anak-anak kita dibuat latihan kat situ, kena hati-hati. Ini pengalaman saya sendirilah ya. Baik. Sebab tu kita nak uji kita ni, iman kita setakat mana. Kalau kena tempatnya ni baru tahu. Barulah kita rasa setakat act lah masjid dalam kuliah ya, belum tentu. Belum teruji tuan-tuan. Pergi tempat dia betul baru teruji. Saya dah masuk church dia yang sama-sama. Kalau yang confirm memanglah. Maknanya kita sendirilah kena kuat akidah kena kuat betul-betul insya-Allah. Baik. Itu beriman malaikat. Okey, beriman dengan kitab-kitab samawiyah. Jadi kitab-kitab ni yang wajib kita beriman ada 4 lah. Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil. Di samping 4 ni, dia ada juga setengah nabi yang Allah wahyukan dengan suhuf. Suhuf ni helaian. Dia tak panggil kitab secara jilid, maksudnya beberapa helaian. Ya, Nabi Syis, 2-3 orang nabi yang dapat 10 helai, 15 helai. Maksudnya ajaran wahyu tetapi dalam bentuk helaian. Macam ni dalam bentuk naskah. Yang macam kita tengok Quran dicetak. Cuma dalam 3-4 ni semua dah ada perubahan. Kecuali Quran je. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah dah pelihara Quran sampai hari kiamat. Yang lain semua telah diubah suai, sehingga kan Injil pun dah ada 2 kan, Old Testament, New Testament, macam-macam lah cerita bab-bab macam ni. Semua dah diubah suai. Cuma yang khabarnya yang latest kita diviralkan di Turki dah ada dijumpai satu kitab Injil lama yang betul-betul asli. Khabarnya akan diterjemahkan dan insya-Allah mungkin dakwah akan berkembang balik. Islam akan nampak balik. Sebab yang original itulah yang menceritakan tentang keesaan Allah. Tak ada kisah pun pasal Nabi Isa kena salib. Sebab dia hanya dia ceritakan apa yang Quran ceritakan sama. Ni khabarnya akan diterjemahkan di Turki, dah berjumpa katanya. Wallahu a'lam, kita tunggu dan lihat. Yang lain banyak dah berkubur, kalau ada pun dah diubah suai. Ikut padri masing-masing supaya dia orang senang. Bahkan kalau tuan-tuan baca kitab-kitab yang diubah suai ni, nampak heran bin ajib, banyak benda lah yang tak logik. Dia orang ubah Saya pun dah baca lama tak ingat dah. Semua bersadi bab-bab ni dulu. Baik. Kitab dan beriman kepada hari akhirat. Dia akan dihuraikan. Baik, terus wa yu'khazu minhu wujubu sidqir rusuli alaihimus salatu wassalam wastihalatu al-kadhibu alaihim wal alamu yakunu rusulan aminan. Itu salah hija tu, lepas perkataan aminan tu sepatutnya limaulana al-alimu. Jadi di eja tu tak apa jelas tu. Alau kata apa tu? Sebenarnya limaulana al-alimu bil khafiyati jalla wa aza wastihalatu fi'lal munhiyati kulluha li'annahum alaihi wassalam ursilu liyu'allimu al-khalqa biaqwalihim wa af'alihim wa sukutihim fayalzimu an la yakunu fi jami'iha mukhalifatan li amrin maulana jalla wa azza alladhi akhtarahum ala jami'il khulqi wa amanuhum ala suruhihi. Dan jikalau tiada wajib benar dan tiada mustahil dusta, nescaya tiadalah mereka itu pesuruh yang kepercayaannya bagi Tuhan kita yang mengetahui ia dengan sekalian yang tersebut itu, yang tersembunyi itu. Baik, maknanya dia kata sini dalil dan dalil diambil daripadanya wajib
benar segala Rasul itu, dalil nak kata Rasul ni semuanya benar, wajib mereka ni benar semua, dan mustahil mereka ni dusta. Dan jikalau tiada wajib benar, kalaulah Nabi dan Rasul ni tak benar dan tiada mustahil dusta, tak dusta, nescaya tiadalah mereka itu pesuruh kepercayaan. Maknanya kalau mereka ni suka berbohong, tak cakap benar, maknanya mereka ni bukan dikira sebagai Rasul. Cerita pasal Nabi yang cakap benar ini, sebab itulah sifat yang kita katakan yang pada manusia biasa sukar nak ada. Walaupun ada tapi banyak bercampur dengan yang tidak benarnya. Jarang orang bercakap benar secara hak dan batil, mulut dan hati. Ada yang banyak benar mulut, hati tidak. Ada yang sebaliknya pula. Itu manusia biasa. Tapi tak sama dengan Nabi, benar dia benar betul-betul. Ini bukan senang tuan-tuan. Nak mengajar masyarakat, nak faham benar tak nampak ni, ingat senang lah. Kita nak cerita dengan anak kita benda tak nampak, ini bukan senang. Cerita hantu pun dia nak tengok juga hantu tu macam mana. Dia nak tengok juga hantu tu muka macam mana. Itu budak-budak kita kan. Maksudnya benda tak nampak. Apatah lagi benda berkaitan dengan keimanan. Ini bukan senang ni. Maknanya tugas berat nak bagi masyarakat faham. Sebab itu di Mekah saja ambil masa 10 tahun di Mekah 13 tahun di Mekah, dakwah akidah saja, tak suruh semayang pun. Mana suruh semayang? Madinah baru semayang. Di Mekah akidah cerita pasal ni nak bagi faham 13 tahun tuan-tuan. Nabi ambil masa. Sebab itu bila kita nak cerita pasal anak-anak kita nak cerita agama ni, kita sekolahkan dia, tak cukup, kena tambah daripada luaran. Kita sendiri ke, hantar sekolah agama ke dan sebagainya. Saya baru ni siapa cerita saya, 3-4 budak perempuan, anak dia sekolah menengah. Dia untung anaknya tu dia hantar sekolah rendah kebangsaan dan agama, tahu semua mandi wajib. Bila masuk sekolah menengah biasa, kawan dia 3-4 dan tuan perempuan tak tahu mandi wajib. 3-4 budak perempuan. Maka ayah dia kata kat anak dia, ayah ni kawan saya lah. Dia kata, Kak Lang wajib ajar kawan Kak Lang. Anak dia perempuan ni pun bawa tola, bawa pos semua pergi sekolah, hajakkan kawan ni mandi wajib. Ni cerita budak perempuan 3-4, berapa tahun dia dah balik. Daripada umur 9 tahun, mayang macam mana tak tahu. Sebab tak tahu kes apa, kes tak sekolah agama langsung. Ni cerita sekolah kebangsaan daripada darjah 1 sampai darjah 6, petang tak sekolah agama, duduk rumah tengok TV, terus masuk sekolah menengah. Apa banyak pelajaran agama dia dapat. Kes ni yang berlaku banyak sekarang tuan-tuan. Ni bukan sekolah jauh, sekolah kita yang ni, sekolah menengah ni orang pun orang sini yang ceritanya ni. Itu yang saya hadapi sekarang. Jadi maknanya mungkinlah duit tak ada sebagainya, itu perkara kedua lah ya. Tetapi ceritanya kalau kita tak boleh lagi pendidikan agama pada anak kita, kita kena hantar. Duit banyak, panggil ustaz datang rumah mengajar, janji benda tu sampai, agama tu sampai. Esok kita tanggung dosa tuan, lagi dia tak menikah, kita perempuan ni jangan main-main. Esok dia menikah, laki dia lah, lagi dia tak menikah, kita. Sebab itulah pesan tu saya selalu pesan kat rumah saya kan, bila anak perempuan dah besar-besar kan, pesan benda ini kena tekankan. Kalau dia kata mandi wajib betul, cek betul macam mana dan sebagainya, memang kena. Esok kita yang menanggung itu. Boleh sampai ke anak cucu dia nikah, kalau semayang apa ni mandi tak kena, macam mana ibadat lain nak sah tak sah. Berat dia sebab dia berlarutan, dia berkait. Ni belum cerita nak ajar benda macam ni ya. Itu cerita benda fik je lah, benda fik. Jadi mau tak mau tuan-tuan, balik muhasabah balik. Kalau lah kita ada cucu dan sebagainya, ada duit, panggillah ustaz-ustaz datang rumah. Kalau malah nak hantar ke sekolah, datang, ambil ustaz yang mahir fiqh, ajar di rumah insya-Allah, atau ustazah. Ramai ustazah yang boleh untuk ajar. Sebab saya di kuis sekarang pun, saya dalam grup kami tu, saya beritahu siapa-siapa yang, biasa orang katanya saya lah, ustaz ada tak saudara-saudara ustaz yang boleh ni nak ajar, datang rumah untuk mengajar fardu ain. Kita bagi nombor telefon, saya hantar student saya yang kita dah yakin mampu untuk ajar orang. Sebab itu tanggungjawab, kita kena cerita, kena ajar. Mana bila fardu ain tu dia masuk semua lah, masuk semua ni. Dan yang penting tak ibadat tadi ni, jangan main-main ya. Kepala kita kena tu, tanggungjawab berat. Cuma nak banding berat kita dengan berat Nabi, berat dia lagi lah. Kita kena tengok tu balik. Sebab tu jangan rasa kita selesa, kita lihat
Orang atas kita memang payah, kita lihat orang bawah kita, kita rasa kita okey lah. Lihat orang atas pada kita, dia lagi teruk. Ya, dia punya tanggungjawab lagi berat. Baik. Dan dalil diambil daripadanya wajib benar segala Rasul alaihi wasallam dan mustahil dusta atas mereka itu. Dan jikalau tiada wajib benar dan tiada mustahil dusta, nescaya tiadalah mereka itu pesuruh yang kepercayaannya bagi Tuhan kita yang mengetahui ia dengan sekalian yang tersembunyi. Maknanya Allah tak lantik kalau Allah tak nampak dah apa benda yang akan berlaku, akan datang, benda yang tersembunyi yang kita tak tahu tapi Allah dah tahu. Sebab itu dia lantiknya Nabi. Tuhan dah nampak dah. Dia buat makhluk dia tahulah. Macam kita design rumah kan, yang engineer kan. Design rumah dia tahulah di mana bilik air patut ada, wire piping patut kat mana ada, wiring elektrik kat mana patut ada. Dia mengaji bab tu. Begitu juga Allah dia buat kita, dia tahulah manusia ni apa dia perlukan. Macam itulah sistem dia begitu. Baik. Disuruhkan mereka itu supaya mengajar mereka itu akan makhluk dengan perkataan mereka itu. Ni huraian tadi Allah pilih Nabi ni supaya Nabi-Nabi ni boleh ajar kita ni makhluk Allah. Ajar dengan apa? Dengan perkataan mereka itu. Di sini ialah ajar dengan qaul, dengan ucapan, dengan tazkirah, dengan penerangan, dengan penceritaan, dengan apa saja yang disebut sebagai kategori tadi lah ni, masuk bab ni balik. Nabi dia ajar semua ni, semua ciri dia ada, dan ini yang digunakan untuk dia ajar kepada masyarakat ketika itu. Ajar dengan qaul, dengan perkataan dan perbuatan mereka itu iaitu Nabi ajar secara demonstrasi ataupun dipanggil kaedah dalam pendidikan tunjuk cara. Macam saya ajar mengelepaskan cara tayamum, itu semua tunjuk cara. Nabi ajar cara, tunjuk cara. Nabi tak sebut tapi Nabi tunjuk cara. Masuk, kalau tuan-tuan ingat saya mesti ingat yang ikut daurah kitab dengan daurah hadis baru ni, yang kitab Adabul Muallim tu kan, satu cara yang diajar dalam satu hadis tu yang baginda quiz bila ludah kan, orang solat ludah kan, kita boleh quiz dengan kayu kan, quiz untuk kita tak ganggu bila kita solat. Dan dia ajar pada kita kaedah nak lap, bila hingus keluar lap tak ada masalah, tidak mengganggu solat kita dan dia tidak najis. Kan itu semua dipanggil kaedah tunjuk cara. Kalau tak buat begitu tak tahu kita. Maka Nabi buat begitu. Itu dipanggil perbuatan, perbuatan dan sebagainya. Dan diam mereka itu. Nabi diam, Nabi tak cakap, Nabi tak buat. Maka lazimlah bahawa tiada ada pada sekaliannya itu bersalahan bagi suruh Tuhan kita Jalla wa'azza yang memilih ia akan mereka itu atas sekalian makhluknya. Maknanya Nabi, Allah Ta'ala pilih Nabi itu berbanding makhluk lain untuk diajar benda ni. Sama ada Nabi ajar itu dalam bentuk percakapan Nabi, atau perbuatan Nabi, ataupun takrir, pengakuan, ataupun diam Nabi. Ada kalanya Nabi tak cakap apa-apa tapi Nabi diam je, menunjukkan bahawa benda tu diterima. Dan yang memilih ia akan mereka itu atas sekalian makhluknya dan mempercaya ia akan mereka itu. Maknanya mempercayai ia akan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. So Allah pilih, Allah percaya pada Nabi. Dan dalam konteks kita hari ni pun, kita memilih seorang pekerja, mana kita percaya dia boleh bekerja. Itulah cerita dia. Faham kita senang je. Waktu itu juga Allah pilih Rasul Nabi Muhammad sebab Allah yakin baginda boleh jalankan tugas sebagai Rasul, takdir Tuhan. Sebab itu macam kita katakanlah kita lantik imam, kita yakin imam tu boleh buat kerja, boleh jadi imam orang solat setiap waktu dia ada, sebab kita percaya dia. Begitu juga dalam konteks pemilihan Nabi dan Rasul, sebab Allah yakin, Allah percaya boleh, boleh atas rahsia wahyunya. Ni lagi nombor 7 ada huraian tepi tu. Tuan-tuan nampak dia nombor 7 ni, dia ada tulis tepi ni. Ini keterangan nombor 7. Tuan rujuk sekejap, dia panggil footnote lah kalau akademik punya writing. Cuma footnote zaman dulu dia tulis tepi, footnote kita bawah. Hak dalam academician punya style. Lah dia buat tepi.
kaul atas rahsia wahyu. Wahyunya tu ya, bukan baca wahina tu, wahyunya tu, nya titik satu dia buat tu, sian tambah lagi 2, cukup 3. Atas segala hukum yang mendatangkan dengan dia oleh segala rasul. Itu kata muallif lah. Alif ha tu karangan muallif, karangan pengarang. Maknanya di sini nombor 7 tu atas rahsia wahyu, maknanya atas segala apa yang Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi, yang mana hikmah di sebalik itu Allah yang tahu. Itu rahsia wahyu. Kita tidak tahu ya kenapa Nabi kena duduk di Gua Hira. Lama-lama baru orang buat kajian. Nak dapat suatu ilmu perlu beruzlah, ya, duduk baru dapat penghayatan. Sebab tu orang Melayu dia salah faham, dia pergi bertapa. Dia buat alasan tadi, alasan Nabi. Dia kata bertapa. Jadi yang main guru tu kadang betul, kadang tak betul. Kadang jin, kadang syaitan, kadang wali Allah, kadang tak tahu apa. Jadi salah. Maknanya uzlah, kata Imam Ghazali. Kalau tuan-tuan baca kitab Imam Ghazali Sirrus Suluk tu, dia uzlah ni kalau di masjid kita ni, tuan-tuan duduk kat penjuru, duduk kat penjuru tiang mana-mana yang agak kita katakan setengah-setengah masjid tu dia ada macam bentuk bulat, setengah masjid yang besar-besar kan, dia ada bentuk gitu. Kan dari sini dia ada tempat sandar kan. Kita duduk kat penjuru sejadah ni, duduk pegang tasbih, berzikir. Itu uzlah. Cuba datangkan nur hati kita dalam beribadat kepada Allah. Baru nampak kalau kita duduk tengah-tengah masjid tu kurang ni, dia kurang khusyuk. Itu uzlah, mengabdikan diri. Tapi macam Nabi, dia duduk di gua, ya? Sebab ketika itu perintah Allah, tempat yang paling baik untuk kita tenangkan fikiran ialah tempat yang agak sunyi. Maka kita eloklah pergi tempat-tempat yang sunyi-sunyi. Cuma itulah, berani yang takut je lah. Cuma lah orang kata nak release tension kan, dia pergi mana? Pergi tengok yang lagi serabut kepala otak dia. Pergi melancong, pergi Kota Raya, pergi ni, lagi teruk. Dia tempat yang tenang ni, tepi pantai, yang maksudnya yang memang kita melihat kejadian Allah di situ, kita nampak. Macam saya pergi Jannah Baik baru ni kan, pergi Jannah Baik, memang nak rehat betul. Duduk kat di river tu, tepi air sungai tu, ada satu kerusi tu, duduk tengok anak-anak mandi kan. So release tension betul, relax, tenang dengan udara sejuknya, dengan nyamannya, seronok, tak ikat lagi. Jadi itu antara tempat-tempat yang boleh kita buat di sudut inilah yang terbaik, masjid. Sebab nak takarub kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan makna dengan diam mereka itu, dia nak hurai apa makna Rasulullah diam. Dia cerita, dia dakwah, dia ajar, tapi dia diam. Bahawasanya Rasulullah SAW apabila mengerjakan seseorang daripada manusia sesuatu pekerjaannya dan mengetahui ia akan dia dan diam ia daripadanya. Nabi tahu. Nabi tak kata apa, Nabi diam aja. Dan tiada ingkarnya. Tegah pun tidak. Nabi tengok diamnya. Atas orang yang mengerjakan dia, maka diambil dalil dengan diamnya itu atas bahawasanya tiada mengapa bagi kita kerjakan. Macam hadis yang sangat popular, baik ada peperangan, para sahabat lapar, ditangkapnya biawak panah pasir, dhab kan, depan Nabi disembelih, Nabi diam, tak kata apa. Maka hukumnya boleh. Dia buat kari ke apa-apa, ikut suka dia orang lah. Tapi ceritanya itulah dalil bahawa biawak padang pasir boleh makan. Ini pengendap. Biawak bukan padang pasir tak boleh makan. Biawak pemandangan Malaysia, biawak lautan, itu India makan. Kita tak boleh makan. Yang dalil boleh, ini dalil Nabi tak kata ya, Nabi tak kata tak boleh. Nabi diam. Tapi ini menunjukkan bahawa benda tu tidak ada masalah. Maka dalil inilah yang diambil oleh ulama fiqh, yang ditulis dalam kaedah fiqh, as-sukutu alamatul ridha. Diam itu menunjukkan setuju dalam kaedah fiqh dalam bab peminangan dan persetujuan perkahwinan oleh pasangan anak dara yang belum janda. Maksudnya hukum fiqh kita dia ada bab kahwin, kalau anak dara ni tak perlu kata ya, tak perlu kata ni, dia diam pun sudah menunjukkan bahawa dia bersetuju. Melainkan janda tak boleh. Janda kena ada perakuan mulut. Nak kahwin kali kedua, nak ke tak nak, dia perlu ada perakuan mulut. Dia tak boleh diam. Nampak beza? Inilah dalil yang diambil dalam kitab bab hukum fiqh. Baik.
Wa yu'khadhu, saya habiskan sikit tu ya. Wa yu'khadhu minhu aidan jawazul a'radil bashariyati 'alaihim idh dhalika la yaqdahu fi risalatihim wa 'ulu manazilatihim 'inda Allah ta'ala bal dhalika mimma yadhiru fiha. Dan diambil daripadanya pula harus sifat harus segala a'rad basyariyah, maknanya segala anggota-anggota tubuh badan manusia ini, yakni perangai tubuh manusia, atas mereka itu kerana yang demikian itu tiada memberi cedera pada risalah mereka itu dan ketinggian martabat mereka itu. Bukan ketanggian, ketinggian. Salah hijau tu. Jawi lama. Ketinggian martabat mereka itu pada Allah Ta'ala, tetapi yang demikian itu setengah daripada barang yang menambah pada martabat mereka itu. Ini cerita sifat harus bagi Nabi dan Rasul. Bila mana Allah sebut terdapat beberapa sifat yang sama macam manusia biasa, dan sifat itu tidak menjejaskan reputasi baginda sebagai seorang Nabi. Maksudnya makan, minum, tidur, berkahwin, sama. Okey, bezanya baginda terima wahyu, ada mukjizat, manusia lain tak. Itu beza dia. Maknanya itu sebagai sifat harus, ya. Sifat harus tu sifat yang sama macam manusia biasa yang lain. Tidur, makan, minum, berjalan, berlari, berkahwin dan sebagainya, bergurau senda, semua ada. Jadi maknanya sini nak menangkis dakwaan setengah pihak bahawa Nabi ini manusia macam kita juga, tak ada beza apapun, cuma lebihnya baginda ada mukjizat, ada kemuliaan, terima wahyu, dan Allah lebihkan diri situ. Lain sifat sama, menunjukkan bahawa nak ajar manusia kena ambil manusia dalam konteks pendidikan. Dia tak boleh kita ambil orang yang tak sama dengan dia, susah nak faham level orang listening, tak boleh. Tuan-tuan, sebab tu kita buat train, ada maktab, ada universiti zaman dulu lah. Maktab ni biasa ngajak sekolah rendah, yang kalau you pendidikan ngajak sekolah menengah, sebab tak sama, dia train tak sama. Nak cakap tu, dalam hadis Nabi sebut, manusia itu diajar berdasarkan level dia. Sebab tu guru sekolah rendah, kita ajak lagu lain. Bila dia ditrain sekolah menengah, semua ajak sekolah rendah, pening dia. Sebab dia dah biasa cakap laras tinggi. Budak-budak darjah 1, pening budak-budak tu nak faham. Jadi mana cikgu tu ngajar terlalu tinggi, tak sesuai. Sebab tu dakwah ini Nabi dah ajar sesuai ikut tahap kita, tahap orang awam macam ni. Macam kita mengaji ni lah, kalau kita betul-betul buat secara ni, pening kita. Tapi kita santai. Sebab apa? Level orang awam. Universiti style lain, siap i'rab lagi. Kita lama ni siap i'rab lagi. I'rab tu baca ni bagi atas bawah sebab apa, baca atas bawah sebab apa, jar majrur sebab apa, ni na'at man'un, ini okey, ini mubtada, ini khabar, ini macam-macam detail. Itu academician. Itulah, dia ikut kesesuaian. Yang jadi cikgu dia tahulah. Bukan senang sebab tu kita train untuk sekolah rendah, ajar macam sekolah rendah. Sekolah menengah, ajar macam sekolah menengah. Sebab level tak sama, ya. Baik, saya rasa cukup dulu. Kita berhenti pada ayat boleh faham kot ya. Ini dia tu. Okey, kita akan sambung. Faqad ittadha laka tadammanu kalimatis syahadati, kalimatai asyhadati, sampai habis. Minggu depan boleh habis tajuk ni kot ya, sebelum dia akan masuk. Banyak lagi ni ya. Mau 3 minggu lagi nak habis bab akidah ni sebelum masuk bab taharah. Baik, ada nak tanya apa-apa tak? Allah, tak pergi kena tuan ayat ni, nanti siapa-siapa pergi minum pula ni. Baik, kalau tak ada apa-apa boleh tanya lepas ni. Kita tutup dulu majlis dengan membaca tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayhi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.